بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أتمان أكملان خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أقول بالله التوفيق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan izin Allah dapat lagi kita bertemu di dalam rumah Allah ni. Saya ingat kali terakhir saya datang mungkin 6 bulan yang lalu, 6 bulan atau 7 bulan yang lalu. Allah dengan rahmat yang kasih sayang telah membangunkan kita semua daripada tidur, kemudian menggerakkan hati kita, mendorong hati kita untuk menuju ke rumah Allah ini. Ini semua adalah satu nikmat yang besar, di mana yang kita sedia maklum dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat sebelum fajar, iaitu rakaat qabliyah sebelum subuh, lebih baik daripada dunia ini dan juga isi dunia. 2 rakaat sebelum subuh. Bayangkan 2 rakaat sebelum subuh sangat besar fadilatnya. Bagaimana solat subuh itu sendiri? Sudah tentu lagi besar solat fardu ini berbanding solat yang sunat. Jadi ini satu nikmat yang sangat besar, kerana kita diberi petunjuk, diberi kekuatan untuk hadir ke rumah Allah ni, bersama-sama kita salat secara berjamaah dan juga menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah kekalkanlah nikmat ini sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita alhamdulillah berada dalam bulan yang cukup istimewa ni, iaitu bulan Rabiul Awal. Hari ini barangkali dah 7 Rabiul Awal. Jadi menjadi satu kebiasaan umat Islam apabila datangnya Rabiul Awal ni, bulan ni, terutama masyarakat kita akan menyambut Maulidur Rasul. Dan kita menyambut Maulidur Rasul ini sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasul. Di pagi ini kita rasa terpanggil untuk kita bermuhasabah, untuk kita tadabbur beberapa ayat Al-Quran, beberapa hadis, beberapa sirah Nabi, supaya ia mengingatkan kita kepada Rasul. Dan ingatan kita kepada Rasul sudah tentu dengan iman, sudah tentu dengan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana mengingatkan bagi setiap umatnya supaya sentiasa berpegang dengan 2 perkara yang ditinggalkan ke atas kita. Dan 2 perkara inilah yang kita perlu pegang supaya kita ini mencintai Rasul melalui jalan yang Rasul ajar kepada kita. Kita semua sayang kepada Rasul, tetapi Rasul telah tunjuk kepada kita apakah jalan untuk sampai kepada dia, untuk sampai kepada kecintaan kepada Rasul ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Malik dalam Muwatta ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrain." Aku tinggal untuk kamu semua ni 2 perkara. Lan tadillu, kamu takkan sesat. Selamanya takkan sesat. In tamassaktum bihima, kalau kamu berpegang dengan kedua perkara yang aku tinggalkan ini, iaitulah kitab Allah, iaitu kitab Allah Al-Quran, sunnah Nabi dan juga sunnah. Al-Quran dan sunnah inilah jalan yang kita kena lalu untuk kita sampai kepada Rasul. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji di kalangan umat dia yang menempuh jalan ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibn Majah dalam sunannya, hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan," sesiapa yang menempuh satu jalan, melalui satu jalan, yaltamisu fihi ilman, jalan yang dia tempuh itu dia mencari ilmu, menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudah bagi dia, Allah akan buka bagi dia, Allah akan suluh, tunjukkan bagi dia jalan sehinggalah dia masuk ke dalam syurga. Ini pujian Nabi ke atas umat dia. Siapa yang lalu meniti di atas jalan ini,
Dan jalan inilah yang kita sedang lalu pada hari ini. Kita semua alhamdulillah adalah seorang penuntut ilmu. Dan jalan inilah yang Nabi sebut, jalan yang akan membawa kita masuk ke dalam syurga, bertemu dengan Rasul. Jalan ini. Tetapi jalan yang kita sedang lalu ni, saya sendiri, tuan-tuan dan perempuan semua lalu, jalan ini Rasul sebut Allah akan mudahkan saja. Tapi dia tak sebut kata Allah pasti akan masukkan kita. Jalan tu straight, pasti akan terus masuk ke dalam syurga. Boleh jadi jalan tu bengkang bengkok, ada cabaran, ujian yang besar, susah nak masuk ke dalam syurga ni, nak berjumpa dengan Rasul ni banyak liku Ataupun jalan ini kita lalu dan tergelincir jatuh, ataupun kita jatuh masuk ke dalam lubang, ataupun kita lalu tetapi kita berpatah balik daripada jalan yang sedang kita lalu ni. Kita buat U-turn. Berapa banyak kita lihat di kalangan orang pendakwah ataupun ahli ilmu, tetapi dalam pertengahan jalan mereka telah berpatah balik daripada jalan yang sedang mereka lalu. Ini boleh jadi tak? Boleh jadi. Kerana tidak pernah kita ini semua dijamin. Kalau kita ni datang surau, datang ke masjid, kita pergi kuliah, kita pasti masuk syurga? Tak jamin. Tak semestinya. Boleh jadi kita boleh tergelincir di pertengahan jalan. Jadi jalan ini sangat sukar, sangat susah, tetapi ganjaran dia sangat lumayan, iaitu kita akan masuk ke dalam syurga. Allah Azza wa Jalla telah memperingatkan setiap hamba, di mana dalam Al-Quran firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, maksudnya Allah akan mengangkat kedudukan, memuliakan satu orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu kepada dia dengan beberapa tingkatan darjat. Mana orang berilmu dengan orang jahil tak mungkin sama, selamanya takkan sama. Orang yang jahil berada di tingkat yang bawah, orang yang alim berada di tingkat yang atas. Tapi tak semestinya, secara umum saja, tapi tak semestinya. Boleh jadi orang berilmu duduk lagi bawah daripada orang jahil. Boleh jadi ke tak? Boleh jadi. Sebab apa? Ayat Al-Quran ni Allah peringat, pesan pada kita, Allah mengangkat orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah angkat mulia orang yang beriman. Kalau orang berilmu tapi tak beriman, dia takkan mulia. Boleh jadi dia akan menjadi sangat hina. Timbul persoalan pada kita, adakah orang yang berilmu tapi dia tak beriman? Dia ilmu ada tapi iman tak ada. Maknanya ada golongan seperti ini. Ada orang berilmu tapi iman tak ada. Kufur kepada ilmu yang dia sendiri tuntut, ilmu yang dia ajar kepada orang, dia ajar orang, itu dia pula yang kufur kepada ilmu yang dia ajar. Ada tak golongan ni? Ada. Dan ini yang kita takut menimpa ke atas kita pada hari ini. Antaranya seperti mana ahli kitab. Ahli kitab adalah satu golongan yang mereka dakwa kami ni adalah keturunan para anbiya, keturunan rasul. Bahkan Israel itu nama kepada Nabi Yaqub AS. Bani Israel, anak-anak Israel, anak Nabi Yaqub. Anak daripada Nabi Yaqub ni juga di kalangan para rasul, anbiya, Nabi Yusuf AS dan sebagainya. Mereka ni mendakwa kami keturunan rasul. Kamilah yang mencintai rasul-rasul ni. Lihat dakwa tetapi bercanggah dengan iman yang ada dalam diri mereka. Tapi mereka tak beriman. Dakwaan sahaja. Dia cakap saja, dia dakwa saja, dia mengaku saja, tapi hakikat dia tidak beriman. Ini golongan yang berilmu tapi tak beriman. Kita takut jadi seperti mana golongan Yahudi ini. Macam mana kita tahu mereka ni berilmu? Kerana ahli kitab itu satu istilah yang diberi kepada orang yang berilmu saja. Ahli, kita panggil ahli ni orang berilmu. Ahli sukan, ahli sejarah, orang pandai sejarah, orang pandai main sukan, ahli sukan. Pandai berniaga, ahli perniagaan. Semua orang-orang yang pandai ni kita panggil ahli. Ahli agama, ahli sekian dan sekian. Ahli kitab, orang yang pandai mengkaji, pendeta, paderi, rabai dan pelbagai lagi istilah, asalkan merujuk dia tu berilmu. Semua ni termasuk di kalangan ahli kitab, orang yang pandai dengan kitab, yang dah mengkaji kitab lama. Tetapi mereka ni kufur.
kepada kitab mereka. Bukan saja kepada Quran ni mereka kufur, tapi dengan kitab Taurat pun kufur juga, tak beriman. Dengan kitab Injil pun tak beriman. Macam mana kita tahu yang mereka tak beriman dengan kitab-kitab mereka? Apabila kita rujuk kepada sejarah, rujuk kepada sirah para sahabat Nabi bersama dengan mereka. Sirah ni, sejarah membuktikan kufurnya mereka kepada kitab-kitab mereka. Antaranya satu hadis riwayat At-Tirmidzi dalam jami'nya, hadis yang sahih, tentang peristiwa pengislaman Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang datang daripada Parsi, dan dia ni seorang hamba. Ketika mana dia berada di Parsi, dia beragama Majusi. Ni majoriti orang Parsi agama Majusi pada ketika itu. Bila dia tu agama Majusi, dia tengok orang Kristian ada dekat Parsi, sebahagian orang Kristian Nasrani pergi beribadat di gereja, dia tengok, dia rasa tertarik. Kerana dia anggap agama dia ni tak benar, agama yang sesat. Walaupun dia tengah menganut agama Majusi ni, dia tengok orang Kristian lebih baik daripada dia. Dia pergi belajar dengan orang Kristian, pergi berjumpa dengan padri, dia tanya, ambil ilmu. Orang-orang padri ni, Kristian ni sebut dalam Injil macam ni Nabi akhir zaman akan muncul. Nabi kita diceritakan di dalam Injil. Antara cerita yang kata Salman, orang Kristian sebut Nabi akhir zaman ni akan muncul di Hijaz. Hijaz ni kawasan sekitar Mekah, Madinah, Taif, Jeddah. Ni kawasan ni Hijaz kita panggil satu ketika dahulu. Dia kata Nabi akhir zaman akan muncul kat sini. Nabi akhir zaman ada khatamun nubuwah, tanda kenabian, cap kenabian di belakang. Nabi akhir zaman ni menolak daripada sedekah dan menerima daripada hadiah. Itu Nabi akhir zaman. Jadi tengok ciri-ciri Nabi akhir zaman ni disebut dah dalam kitab Injil. Dia rasa nak tertanya-tanya, rasa nak tahu, rasa nak berjumpa siapa dia Rasul. Ini yang kita sebut mencintai Rasul. Sayang kepada Rasul dengan sebenar-benarnya. Ini cinta yang sebenar. Dia ada rasa, timbul bibit iman dalam diri dia, siapa dia Nabi ni, aku nak pergi jumpa. Inilah yang Nabi SAW janji dalam hadis yang kita baca tadi, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah pasti akan mudahkan bagi dia. Kalau dia betul beriman, betul jujur dia nak cari Rasul tu siapa, Allah akan buka, terangkan dada dia, Allah akan suluh jalan. Dan dengan takdir Allah, dengan rahmat Allah, dia duduk di jauh ni, di negara Parsi ni, dia boleh sampai ke Madinah. Kerana dia ni seorang hamba. Allah takdir dia hamba, dia dijual kepada tuan. Jual kepada tuan, akhirnya berhenti dekat tuan seorang Yahudi yang berada di Madinah. Berhenti dekat Yahudi ni, dekat Madinah. Itu yang Allah tunjuk, sampai Allah hantar dia nak jumpa Nabi sangat. Pergi hantar jumpa Nabi dekat Madinah. Sampai di Madinah, orang Yahudi yang jadi tuan dia ni pun ajar kepada dia. Dalam Taurat macam ni pula Nabi kita. Dalam Taurat pun cerita benda sama juga. Nabi akan muncul kat Hijaz. Sebab itu orang Yahudi pada ketika itu mereka berada di Madinah. Kenapa dia berada kat Madinah kan? Kerana dia duk tunggu, duk cari mana Nabi akhir zaman ni. Bukan dia saja. Sedangkan Bani Israel ni asal daripada Palestin, Mesir. Itu tempat asal mereka. Tapi dia boleh datang berhijrah berada di Madinah. Kerana apa ni? Di antara apa yang disebut dalam Taurat dia. Dalam kitab dia dah beritahu, kata Nabi akhir zaman ni akan muncul kat Hijaz. Jadi dia datang dan tunggu Nabi akhir zaman ni mana akan muncul. Muncul Nabi akhir zaman berada di Madinah. Nabi dah hijrah ketika itu. Jadi Salman Al-Farisi pergi cari Nabi. Orang semua beritahu dia Nabi ada dekat Madinah. Dia pergi cari. Pergi jumpa dengan Nabi. Nabi duduk dalam satu majlis. Dia dengan sahabat dia, dikelilingi sahabat dia, duduk dalam satu majlis. Datang Salman Al-Farisi, dia bawa daripada talam dia, buat satu bekas talam, dia masukkan di dalam itu rutab, kurma basah. Rutab ni kurma yang basah. Kita masyarakat Melayu ni, kurma semua benda kurma kita panggil. Semua buah kurma, tak ada nama lain. Tapi Arab buah tu asal daripada dia. Dia jadi satu adat bagi dia. Buah tu dia nama dia lain-lain. Kalau baru masak kecil-kecil, dia panggil rutab, kurma basah. Rutab ni kalau kita simpan dia rosak.
kena masuk peti ais. Zaman dulu dia ambil terus dia makan. Ataupun dia kering sikit, dia panggil balah, tu kering sikit. Dia kering betul-betul kering, dia panggil tamar. Itu yang ada hari ni kita panggil tamar tu, yang kering. Kita buh kat luar pun tak rosak, tak perlu masuk peti ais. Duduk kat luar pun dia masih lagi kering, elok. Jadi ini tamar. Yang dimasukkan di sini rutab. Dia bawa, Salman Farisi ni bawa rutab, kurma yang manis, lembut, sedap, basah, dia bawa bagi Nabi. Nabi kata, apa benda ni? Nabi tanya dia. Dia kata, ini adalah sedekah daripada aku. Nabi ambil rutab tu, Nabi bagi balik dekat Salman. Nabi kata, kami tak menerima sedekah. Dia kata, kami tak terima sedekah. Itu saja Nabi sebut. Salman ambil balik. Esok dia datang lagi sekali, datang jumpa Nabi, dia bagi lagi sekali benda yang sama, rutab yang sama yang semalam. Nabi SAW ambil. Nabi tanya, apa benda ni? Salman kata, ini adalah hadiah daripada aku. Nabi dengar hadiah, dia ambil. Dia bagi bedak di kalangan sahabat dia, bagi seorang sikit, dia sendiri pun ambil. Salman tengok, oh ini betul, macam cerita dalam Taurat, macam cerita dalam Injil. Kalaulah Nabi ni Nabi palsu, dia akan ambil dulu. Dia Nabi palsu, orang bukan tahu, dia tahu aku ambil makan, dia balas kat dia dulu. Tapi dia seorang Rasul yang benar, dan dia diperintahkan oleh Tuhan yang tidak menerima sedekah, maka dia tolak, dia bagi semula. Itu jujur yang seorang Rasul. Dia tengok ini betul, tapi dia tak cukup lagi yakin. Satu lagi dia nak uji daripada Rasul. Dia pun tanya lagi sekali. Dia pergi tengok belakang Nabi. Tengok di belakang Nabi, tengok di belakang ada khatamun nubuwah. Di belakang Nabi, cap kenabian. Apa khatamun nubuwah ni? Khatamun nubuwah ni maksud dia cap kenabian, tanda kenabian. Hanya ada kepada Nabi kita saja, tak ada kepada Nabi yang lain. Nabi kita saja ada. Apa benda khatamun nubuwah ni? Dia seketul daging. Diceritakan oleh para sahabat Nabi dia, seketul daging yang berada di belakang Nabi. Daging ni saiz dia kecil saja. Saiz dia seperti mana telur burung. Kalau telur ayam besar sikit, telur burung kecil. Ini saja saiz dia, kecil saja daging ni. Kemudian di atas daging ni tumbuh bulu-bulu yang berwarna hitam. Bulu-bulu tumbuh dan daging tu sendiri berwarna merah. Kerana kita tahu kulit Nabi warna merah. Ahmar al-laun, dalam Sahih Bukhari sebut, Nabi ni dia berwarna merah kulit dia. Mana putih ke merah-merahan. Daging itu sendiri berwarna merah. Cukup takat tu saja ciri-ciri khatamun nubuwah. Pada hari ni kita tengok sebahagian masyarakat kita telah melampau dalam mereka ni melukis khatamun nubuwah. Kalau tuan-tuan dan puan pergi Google Image, type khatamun nubuwah ataupun type cap kenabian, tanda kenabian, akan keluar gambar raja yang macam-macam, pelik sangat. Lukis macam tu, macam ni, dia berkhayal, dia melampau sangat lukis. Kemudian lebih dahsyat, dia akan masuk khat selawat ataupun khat ayat Al-Quran. Ini semua dilarang bagi kita. Kerana apa? Khatamun nubuwah ni bila dia masuk khat itu, khat tu pun dah hilang. Bukan saja khatamun nubuwah, kadang orang lukis gambar raja khat ni jadi gambar macam harimau, dia lukis jadi macam kucing. Sampai kita tengok tak boleh baca ayat tu. Apa benda yang dia tulis ni, tak boleh nak baca ayat Quran pun. Dia cuma nak lukis je. Jadi ini dilarang bagi kita. Kerana kita takut, kita menganggap lukisan-lukisan ni ada sesuatu fadilat. Dan ini sebahagian kita memang sangka ada fadilat. Gambar-gambar raja ni dia akan buat frame, dia gantung di rumah dia untuk mengambil fadilat, mengambil berkat. Ambil berkat pada khatamun nubuwah ni memang benar, betul ambil berkat. Tapi sahabat Nabi ambil berkat dekat betul-betul kat badan Nabi. Dalam hadis banyak kita boleh jumpa sahabat kalau dapat khatamun nubuwah dia akan pegang, dia usap, sapu, dia ambil berkat. Ini betul. Dan berkat ni bukan saja khatamun nubuwah, semua benda sahabat ambil berkat. Peluh Nabi dia ambil berkat, tongkat Nabi, rambut Nabi, kalau Nabi cukur rambut tu dia berebut ambil simpan dekat dia. Tapi betul-betul rambut Nabi yang betul-betul asli dapat daripada Nabi, itu sahabat Nabi dia dapat. Kalau kita ni dah ketinggalan dah, kita dah terlepas dah zaman tu. Kita tak tahu yang kita nak ambil kat Nabi tu tak sampai dekat kita, kerana dia bukan berhadapan dengan kita. Sahabat Nabi lain betul-betul depan Nabi, sehingga sebahagian sahabat sebut, aku kalau boleh
Dia nak cium khatamun nubuwah tu, yang daging belakang Nabi dia nak cium, tapi dia tak cium. Dia segan kat Nabi lah, nak pergi cium belakang orang pula. Jadi dia kalau boleh dia kata dia nak cium. Memang ada keberkatan, tapi takat yang melekat dekat badan Nabi. Zaman kita keberkatan datang melalui hadis-hadis Nabi. Itu yang Nabi sebut, aku tinggal dua saja. Dia tak tinggal yang selain dua ni saja, Quran dan sunnah dia. Jadi Quran dan sunnah inilah yang kita ambil berkat daripada Al-Quran, ambil berkat daripada sunnah Nabi ni. Jadi dia tengok khatamun nubuwah belakang Nabi ada. Salman tengok cukuplah ni, cukuplah bagi dia dua benda ni, khatamun nubuwah dan juga Nabi tak menerima sedekah, cukuplah bagi dia. Dia pun terus beriman dan dia mengucap dua kalimah syahadah. Jadilah dia sebahagian di kalangan sahabat Nabi. Lihatlah daripada sirah Salman ini, yang Allah Azza wa Jalla janji dalam ayat Al-Quran yang kita sebut, Allah akan mengangkat kedudukan orang ni yang beriman dengan beberapa darjat. Apabila Salman Al-Farisi beriman, maka Allah angkat darjat dia, Allah muliakan dia. Dia nak pergi cari iman, maka dia dapat, Allah pun muliakan dia. Bagaimana Allah muliakan dia? Salman Al-Farisi ialah satu orang yang bukan berbangsa Arab, berbangsa Parsi. Bila dia berbangsa Parsi, dia dimuliakan oleh Allah walaupun daripada bangsa yang lain. Ini satu konsep yang kita kena pegang. Bukanlah Arab itu mulia kerana dia Arab, bukan kerana dia Arab. Ini satu benda yang orang Yahudi tak boleh terima. Kerana Yahudi di Madinah, apabila kita baca sejarah, kita tahu Yahudi di Madinah macam mana. Mereka ni minoriti, sikit saja, tapi mereka lah menguasai ekonomi. Pasar Madinah dialah yang conquer. Arab ni majoriti, ramai, terutama kabilah Aus dan Khazraj. Mereka ni ramai, tapi kalah dalam bidang ekonomi. Dalam bidang politik pun begitu. Mereka ramai saja tapi kalah. Yahudi yang menguasai politik. Ramai tapi duk perang sesama dia. Aus perang dengan Khazraj. Mereka duduk jiran saja, sebelah menyebelah, tapi duk perang sesama dia. Jadi dari semua segi mereka ni tewas, kalah. Bukan kerana Arab, tapi Islam dia muliakan, Allah muliakan satu orang apabila orang tu beriman. Arab jahiliah yang lain tak mulia, Allah hina kedudukan mereka. Tapi Arab ini apabila mereka beriman, mereka ini menjadi ansar. Mereka lah yang tolong Nabi, pertahan Nabi. Mereka lah yang membantu Nabi, yang menyokong Nabi. Maka Allah angkat kedudukan mereka, jadilah golongan ansar. Mulia golongan ansar ini. Jadi Arab dimuliakan kerana apa? Kerana dia bantu Nabi baru dia mulia. Tak, maka tak. Arab Quraisy, musyrikin Mekah memerangi Nabi walaupun mereka itu adalah keturunan Nabi. Quraisy itu adalah daripada kabilah Nabi sendiri, termasuklah pakcik dia sendiri, keturunan dia, pakcik dia. Tengok Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab tu pakcik dia, bahkan sangat masyhur dalam sirah bila kita baca ketika mana Nabi lahir. Abu Lahab ni lah yang seronok, dialah sambut kelahiran Nabi. Tapi apabila Nabi menjadi Rasul, dialah yang memerangi Nabi, dialah yang membenci. Maksudnya dulu dia sayang Nabi sebab apa? Sebab Nabi tu keturunan dia, bukan sebab iman. Ini yang kita nak, kita nak elakkan. Kita sayang Nabi adakah sebab Nabi tu keturunan, ataupun disebabkan kita sayang Nabi kerana dia tu adalah Rasul. Kalau kita semata-mata sayang Nabi kerana keturunan dia, maka jadilah seperti mana Abu Lahab. Dia sayang Nabi sebab tu anak saudara dia, tapi apabila Nabi jadi Rasul, dia benci Nabi, dia perang Nabi. Sehingga Allah Azza wa Jalla telah menghina Abu Lahab di dalam Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jalla, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab ni dengan kecelakaan yang sangat dahsyat, disebut dalam Al-Quran. Jadi kita tengok, ni pakcik Nabi, tapi Allah telah menghina tangan dia di dalam Al-Quran. Begitu juga seperti Abu Jahal, pakcik dia. Abu Jahal pun tak beriman kepada dia, tetapi walaupun dia tak beriman, anak dia Ikrimah bin Abi Jahal, anak kepada Abu Jahal, memeluk Islam, beriman dan jadi salah seorang sahabat Nabi yang terbilang. Dia, kalau kita baca hadis, banyak dia riwayat. Kalau kita baca Al-Quran, banyak yang dia tafsir. Jadi dia naik menjadi tokoh Islam yang utama, tokoh sahabat. Tapi ayah dia yang memerangi Nabi, dia
mencintai Rasul. Jadi kita tengok ayah dengan anak pun boleh berbeza, walaupun keturunan pun sama. Jadi kita kata keturunan tak jamin. Kalau kata keturunan ini, inilah konsep dibawa oleh Yahudi. Yahudi dikata kami keturunan daripada Bani Israel, jadi kamilah ini keturunan mulia, kamilah yang benar, semua kena ikut kami. Datang Nabi kita, oh dia tak boleh terima. Kenapa? Yang ni Arab. Ini bahaya. Kenapa Nabi akhir zaman, penutup segala rasul, sebaik-baik rasul, ketua segala rasul, tapi yang ketua ni datang daripada Arab. Arab ni keturunan mereka ni, ataupun bangsa Arab ni duduk di bawah daripada Yahudi. Tengok kenapa yang ni pula boleh jadi ketua, yang ni pula boleh jadi yang paling terbaik. Sepatutnya kami inilah keturunan Nabi. Kami inilah yang makan garam dulu. Dia makan garam dulu, dia kata. Dia baca kitab dulu, barulah umat orang Islam ni, Arab ni, baca kitab Al-Quran ni. Dia baca dulu Taurat, dia lama dulu dapat kitab. Tetapi ketika mana Allah uji siapa beriman, benar-benar beriman, siapa yang jujur, akhirnya mereka ni tergelincir. Dah lalulah jalan ni. Mereka dah lama ni mengikuti Rasul mereka, mendapat kitab, tapi Allah boleh gelincir. Walaupun kitab Taurat tu dia duk baca lama dah, boleh gelincir. Ini yang kita takut. Janganlah Allah uji kita seperti mana orang Yahudi ni. Bila kita tadabbur, kita lihat kisah sirah para sahabat Nabi, seperti Salman ni yang betul-betul sayang cinta pada Nabi, walaupun bangsa Parsi, Allah angkat, muliakan dia. Walaupun bukan, maksudnya dia ni bangsa Parsi, Arab pun bukan, sudah tentu keturunan Nabi pun bukan. Kemudian Salman Al-Farisi, Allah telah angkat kedudukan dia sehingga dia menjadi orang yang sangat masyhur di dalam sirah. Kalau kita baca sirah, mesti kita jumpa Salman Al-Farisi. Semua orang, hampir semua orang kenal Salman Al-Farisi. Tetapi Yahudi ni siapa yang kenal? Tak ada orang kenal. Nama dia siapa? Tak ada. Bila kita rujuk dalam hadis riwayat Tirmizi ni, tak disebut nama dia siapa, keturunan dia siapa, dia ni sahabat Nabi ke tak, masuk Islam ke tak, tak ada disebut. Nama pun tak ada. Begitu juga daripada padri ni, nama pun tak masyhur. Padri yang dia jumpa Kristian ni, siapa dia tak tahu. Jadi nama-nama ini ditelan oleh zaman, tak diingati, tak dibaca, tak disanjung, tak dimuliakan. Tetapi nama Salman, nama ni naik walaupun 1400 tahun yang lalu. Lama dah tinggal kita, tapi sampai hari ni orang akan sebut nama dia, Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi, sampai nama-nama anak kita pun Salman. Nama-nama sepupu saya ada seorang nama Salman. Anak murid saya pun ada nama Salman. Dekat USIM ni, yang kelas saya pada SEM ni, ada nama Salman Al-Farisi. Setiap Farisi kat belakang ke? Saya kata, kau ni orang Parsi ke Al-Farisi kat belakang? Tahu tak maksud Al-Farisi tu apa? Maksud dia orang Parsi, daripada keturunan Parsi. Dia kata, dah, dia Melayu. Keturunan Melayu dia, orang Puchong je, duduk dekat ni je. Macam mana boleh jadi orang Parsi, Al-Farisi? Dia bubuh je nama tu, ayah dia bubuh. Tak, ayah dia suka sangat duk baca ke pasal sirah Salman Al-Farisi ni, sayang kepada Salman, jadi buhlah nama kat dia Salman Al-Farisi. Tak kira bahasa Melayu ke apa, mengaku pilah Parsi pun, asalkan ada nama tu, boleh tumpang nama sahabat Nabi ni. Jadi begitu masyarakat kita, sampai nama tu sangat sinonim, melekat terus dalam masyarakat umat Islam seluruh dunia ni. Begitu Allah boleh naik nama tu, Allah boleh angkat naik, masyhur dalam sejarah. Tapi nama yang lain Allah boleh tenggelam, tutup. Siapa pun tak peduli dia ni nama apa, tapi orang peduli nama sahabat Nabi ni, sehingga dia diberi fadilat yang sangat besar. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam puji Salman. Satu hari Salman datang, Nabi ambil tangan dia letak kat dada Salman. Nabi kata, kalaulah iman itu sejauh seperti mana bintang, sejauh bintang. Kita tengok bintang jauh kan, tengok kecil saja, duk mana bintang ni, kita tengok jauh betul lah, jauh dekat langit ni. Kalaulah Nabi sebut iman tu sejauh macam bintang, perumpamaan, sudah tentu Salman ni akan pergi cari juga iman itu. Mana dia ni orang jauh, yang orang Quraisy duduk sebelah Nabi saja tak mau nak beriman, tapi dia ni datang jauh daripada Parsi tu, datang tapi nak cari juga iman, dapat dekat dia. Itu Nabi puji Salman. Mana dia ni orang yang berusaha, orang yang jujur. Mana menunjukkan Nabi letak kat dada dia, dia ni seorang yang ikhlas, orang yang jujur, memang betul-betul beriman.
bukan sebarangan. Maknanya bukan ada sifat munafik dalam diri dia. Itu fadilat, mana satu jaminan daripada Nabi. Kita tak dapat dah jaminan ni. Jadi Salman ni orang yang sangat dimuliakan, diberi fadilat yang besar, bukan kerana dia ni ada sesuatu keturunan bangsawan ke. Bangsawan pun tak, dia ni adalah seorang orang yang hamba, merdeka pun tak. Dia seorang hamba. Sebab tu dia boleh orang jual dia, boleh sampai kat Madinah, bukan melalui jalan yang biasa macam orang lain. Jadi dia ni apabila seorang hamba, Allah merdekakan dia bila dia beriman. Jadi merdeka dia bila dia masuk Islam. Merdeka dengan tangan siapa? Dengan tangan Nabi sendiri. Bukan salah orang, bukan orang biasa yang tebus dia, tak. Nabi sendiri yang datang tebus dia. Bila Nabi SAW nak tebus dia, memerlukan kos yang besar, belanja yang besar. Jadi Nabi minta Salman tolong semai sikit pokok tamar. Salman ni pun semai pokok tamar. Jadi pokok tamar ni Salman dia semai, Nabi SAW sendiri ambil tanam. Nabi sendiri tanam dengan tangan dia. Bila tanam tumbuh, pokok dia berbuah lebat, banyak buah dia. Kecuali satu pokok tak buah. Nabi tanya, kenapa dengan pokok ni? Datang Umar bin Khattab, dia kata, pokok ni aku yang tanam. Umar tanam tak buah pokok. Bukan nak kata dia Umar ada kekurangan, tak. Tapi nak kata tangan Nabi ni berkat tangan Nabi. Bila Nabi tanam buah semua, Umar tanam tak buah, walaupun satu je dia tanam, tak buah langsung. Jadi Nabi SAW korek semula pokok tu, keluarkan semula, Nabi tanam balik pokok tu, cabut semua, keluar, tanam balik. Bila Nabi tanam pokok tu, berbuah lebat macam pokok-pokok yang lain, berkat daripada tangan Nabi. Bila buah ni lebat, banyak buah dapatlah Nabi tebus Salman Al-Farisi ni. Tebus dia, merdeka dia dengan tangan Nabi sendiri. Jadi dia ni dimuliakan dengan tangan, keberkatan daripada tangan Nabi ni. Dimuliakan Salman Al-Farisi ni. Lihat bagaimana kemuliaan dia ni banyak Allah bagi kepada dia, hanya kerana dia beriman kepada Rasul. Jadi kita nak contoh apa yang dibuat oleh Salman ni, kita nak mencontohi sifat Salman. Sebahagian kita daripada hari ni, mungkin kita kata kita ni bukan Yahudi, jauh sekali lah, kita keturunan pun bukan keturunan Bani Israel pun. Kita ni juga, kita kata bukanlah Kristian ataupun Nasara. Kenapa kita baca tentang sirah Yahudi ni bersama dengan para sahabat Nabi? Kenapa kita baca sirah ni? Kerana kita takut kadang-kadang sebahagian masyarakat kita ada sifat seperti mana Yahudi ni. Sifat Yahudi tu ada dalam diri kita, iaitulah sifat ego. Sifat ego ni kadang dalam diri kita ada, tak boleh terima hakikat, tak boleh terima seperti mana orang Yahudi. Ini yang berlaku dalam sebahagian masyarakat kita, terutama masyarakat Melayu yang dipengaruhi dengan Syiah. Kita kadang zaman dulu kita tak dengar Syiah ni, satu ketika dulu tak dengar. Tapi zaman ni kita tengok di Gombak, kalau kita pergi di Gombak, ada short lot 3 tingkat short lot. Siapa yang duk pergi ni? Hauzah ni macam markas dia, pusat operasi dia, surau dia. Hauzah ni kalau sikit, 1 tingkat sudah. Kenapa sampai 3 tingkat? Mana ramai masyarakat Melayu dah mula menganut kefahaman Syiah ni. Bukan saja dipengaruhi, tapi jadi terus Syiah pada zaman ini. Jadi Syiah datang kepada masyarakat ini, apa yang dia bawa? Permulaan dia bawa Ahlul Bait, sayang cinta kepada Ahlul Bait. Jadi dia bawa satu emosi, sikap untuk mencintai Ahlul Bait. Kita sayang kepada Ahlul Bait, ya, memang sebagai ahlu sunnah, akidah kita mesti sayang kepada Ahlul Bait. Sebab Ahlul Bait ni adalah keturunan Nabi, keluarga Nabi. Tapi Ahlul Bait bagi ahli sunnah tak terhad hanya Ali radhiyallahu an, hanya Fatimah radhiyallahu anha ataupun Hasan Husain radhiyallahu anhuma dan keturunan mereka. Tak terhad hanya semata-mata itu. Kalau kita ni berpegang, kita sayang Ali, sayang Fatimah, sayang Husain sebab dia keturunan Nabi, maka kita kena sayang Abu Lahab dan juga Abu Jahal, sebab dia pun pakcik Nabi juga. Kalau semata-mata itu. Tapi Islam datang bukan semata-mata itu. Kita sayang dia kerana dia tu beriman kepada Rasul, kerana dia itu cucu Rasul, dan dia itu Rasul sayang kepada dia.
kita pun sayang kepada dia. Jadi konsep kita kena pegang, siapa sahaja yang menjadi ahli bait, yang menjadi keluarga Rasul, kita sayang semuanya. Asalkan dia ni beriman, dia Rasul pun sayang kepada dia, kita sayang kepada dia. Jadi ahli bait bagi kita tafsiran ahli rumah. Bait ni rumah, ahli rumah. Ahli rumah ni kesemua yang menjadi keluarga kita. Isteri kita ahli rumah kita. Mana ada orang yang duduk rumah ni, isteri duduk rumah lain. Dia kata dia duduk kat rumah ni, mana isteri? Isteri bukan ahli rumah ni, dia ahli rumah lain. Rumah sebelah, isteri duduk rumah sebelah. Isteri duduk rumah depan sana, duduk taman lain. Dia duduk kat sini. Mana ada macam tu? Kita duduk dengan isteri kita. Jadi isteri itu adalah ahli rumah kita juga. Sebab itu kita sayang kepada Aisyah. Kita sayang kepada semua isteri-isteri Nabi. Kita panggil mereka sebagai Ummul Mukminin, seperti mana Allah Azza wa Jalla sendiri panggil mereka. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa azwaju ummahatuhum, dan kesemua azwajuhu maknanya pasangan-pasangan Nabi. Azwaj, pasangan-pasangan banyak. Semua pasangan Nabi adalah ibu bagi orang yang beriman. Tak kira Aisyah, Safiyah, Maimunah, semua isteri-isteri Nabi, kita kata yang ni adalah ahli keluarga Nabi. Kita sayang semua ni, semua isteri Nabi. Tetapi kenapa Aisyah tak masuk dalam ahli bait? Kenapa Aisyah mereka benci pada Aisyah? Sedangkan Aisyah pun beriman, Nabi pun sayang kepada Aisyah, kita sayang kepada Aisyah. Begitu juga termasuklah kita kata menantu dia Ali bin Abi Talib, ya, kita menjadi kewajipan kena sayang pada Ali. Tapi menantu dia bukan Ali seorang, ada menantu lain. Menantu dia macam Uthman bin Affan, menantu dia juga. Bahkan Uthman ni kahwin 2 orang anak dia, anak Nabi. Bila seorang mati meninggal, Uthman kahwin lagi seorang pula. 2 orang dia kahwin. Dia dipanggil Zunnurain, yang mempunyai 2 cahaya. Sebab dia dapat 2 cahaya mata daripada Nabi, dua-dua dia dapat sebagai isteri dia. Ini pun adalah kita kata menantu dia. Jadi kita sayang pada Uthman juga. Uthman pun menantu, kita sayang Nabi, kita sayang dengan Uthman. Begitu juga kita kata bapa mertua. Seperti mana Abu Bakar, bapa mertua dia. Abu Bakar anak dia Aisyah kahwin dengan Nabi, dia jadi bapa mertua Nabi. Kita sayang Abu Bakar. Walaupun Abu Bakar bukan keturunan Nabi, bukan turun jalur Nabi tu, tak. Tapi dia dah jadi keluarga Nabi. Apabila menjadi pak mertua Nabi, kita pun sayang dia. Begitu jugalah kita sayang kepada Umar bin Khattab. Umar bapa saudara Nabi juga, Umar bapa mertua Nabi juga. Sebab anak dia Hafsah kahwin dengan Nabi. Jadi kita sayang kepada Umar. Begitu jugalah anak-anak Nabi. Anak Nabi bukan hanya Fatimah, kita wajib sayang kepada Fatimah, tapi kita juga sayang kepada anak yang lain, Zainab dan sebagainya. Anak-anak dia ada ramai, yang lain pun kita sayang, bukan hanya Fatimah. Begitu juga cucu dia, kita wajib sayang pada Hasan, Husin. Tapi dia ada cucu yang lain juga, yang tak masyhur dalam masyarakat kita, tak terkenal dalam masyarakat, tapi ia terkenal dalam hadis. Antaranya seperti Umamah radhiyallahu anha. Umamah ni adalah cucu Nabi, salah seorang cucu Nabi perempuan. Kita duk Umamah ni, kita duk dengar bunyi macam apa ni, jenama susu pun. Jenama susu, saya tengok nama Umamah apa, orang duk promote. Kita duk tengok Umamah ni jenama susu, rupanya nama cucu Nabi. Maknanya mulia nama Umamah ni, cucu Nabi. Dalam hadis antara riwayat Bukhari dan Sahih dia, Nabi SAW sahabat cerita, aku tengok Nabi bila dia solat, dia akan dukung Umamah ni. Makna dia sayang cucu ni. Tok ni kalau boleh, anak tu cucu dia kalau dia nak semayang, cucu dia bagi mak dia jagalah. Tapi dia ni duduk tengah semayang pun nak jaga cucu juga. Sahabat Nabi dia cerita ketika mana Nabi solat, dia akan dukung Umamah cucu ni, dukung. Bila dia rukuk, dia akan letak kat bawah. Bila dia bangun i'tidal, kemudian dia ambil balik. Bila dia nak sujud, dia letak balik kat bawah. Jadi nak sujud pun kena letak, bila bangun qiyam kena angkut balik, kena dukung balik. Susah kita. Buat apa dia nak susah payah? Dia ambil anak tu bagi kat Zainab, mak dia Zainab. Ni cucu yang turun daripada Zainab, bagi kat mak dia jagalah. Nabi nak semayang ni duk kacau tok kenapa? Tapi sayang kepada cucu. Betapa tok tu cinta sayang pada cucu ni, sanggup duk dukung dia, duk jaga lagi. Tengah semayang pun duk jaga lagi cucu. Jadi ni antara cucu dia yang tenggelam dalam masyarakat. Tapi dalam hadis ada disebut
bagaimana dia dengan Nabi, bagaimana interaksi dia. Tapi kadang-kadang benda ni dia tenggelam. Sebab apa? Kerana kita ni mencintai Rasul ni, keturunan dia kita duk ingat Hasan Husin saja. Jadi kita kena luaskan. Kalau betul benar kita ni ikhlas, sayang betul-betul kepada Nabi, kena sayang ke semua keluarga itu. Dan sayang kita ni dibina di atas iman, bukan di atas semata-mata emosi. Dia ni keturunan Nabi, cukup kita kena sayang kepada dia. Timbul persoalan kepada kita, kenapa hanya Husin saja? Kenapa Husin ni saja yang sangat dicintai, sangat diagungkan, didewakan? Lebih sangat, melampau sangat Husin ni naik. Sebab apa tak Hasan naik, tak cucu lain naik? Kenapa hanya Husin yang betul-betul naik? Sedangkan Hasan ni pun abang dia. Hasan abang, daripada mak sama Fatimah, daripada ayah sama Ali. Tapi Hasan pun agak tenggelam. Apabila kita rujuk pada sirah, kita akan nampak apabila Nabi SAW wafat, naik khalifah Abu Bakar. Abu Bakar ni bukan keturunan Nabi. Naik Umar, bukan keturunan Nabi. Naik juga Uthman, bukan keturunan Nabi. Naik kemudian Ali, keturunan Nabi. Ali, keturunan Nabi. Lepas pada Ali, syahid mati dibunuh. Syahid dibunuh oleh Ibnu Muljam, salah seorang pemberontak dia Khawarij, orang yang pemikiran ekstrim. Dia kata dengan Ali pun jahat, Ali pun tak adil. Ini kita kata melampau ni. Ini keluar pada ahli sunnah Khawarij ni. Dia pergi bunuh Ali. Sebab apa? Dia tak puas hati dengan Ali. Dengan Ali pun jahat. Kalau Ali jahat, entah kita macam mana lagi jahat ni. Sebab tu ini yang jadi ISIS dan sebagainya ni. Kefahaman memang dulu dah lama dah, daripada zaman Ali lagi. Dia kata dengan Ali jahat. Jadi ISIS pada hari ni, siapa yang tak sokong dia akan sembelih, dia akan pancung. Dia kira nak bunuh orang saja. Itu kefahaman mereka ni. Zaman Ali pun macam tu. Dengan Ali kira dengan Ali pun dia nak bunuh. Maka syahidlah Ali dibunuh oleh Ibnu Muljam. Dan Ibnu Muljam ni bukan calon orang. Sehingga Imam Ibn Jauzi kata Ibnu Muljam ni seorang lelaki yang hitam dahi dia. Dahi dia hitam. Maknanya apa? Mana dia ni kuat semayang. Kuat semayang tapi bunuh Ali. Oh ni bahaya, sangat bahaya. Kita duk tengok orang ingat orang kuat semayang ni orang baik. Dari satu segi baik, segi yang lain dia melampau. Ini yang kita tak mau. Mana dia tu tak berilmu lah, dia jahil. Dia amal saja tapi ilmu tak ada. Dia pun membunuh Ali. Bila Ali bin Abi Talib ni wafat, syahid, dibunuh, naik anak dia Hasan. Jadi ni tengok dia sesuai keturunan dia. Ali juga naik Hasan. Bila naik Hasan, ini yang kita kata pentingnya kita ni ada satu kaedah yang betul dalam kita beramal. Hasan dia keturunan Nabi, cucu Nabi. Kalau dia ni nak, dia boleh perang dengan Muawiyah sehingga kalah Muawiyah. Sebab dia kata aku ni keturunan Nabi, aku cucu Nabi, aku kena jadi khalifah, aku kena perang Muawiyah. Tapi Hasan tak perang dengan Muawiyah. Dia panggil Muawiyah, dia bincang dengan Muawiyah, dia berdamai, dia letak jawatan, dia bagi jawatan dia kepada Muawiyah. Carilah mana sejarah, mana ada orang yang berada dalam kuasaan, yang ada dalam power, dia khalifah, dia yang berkuasa ketika itu, dia letak jawatan bagi dekat musuh dia. Tak ada dalam sejarah, tak ada. Dia mesti akan pertahan, kalahkan juga musuh. Tapi kenapa Hasan ni letak jawatan? Ini yang tak boleh diterima oleh Syiah. Jangan tengok tak boleh terima. Sebab apa? Dia ni cucu Nabi tapi letak jawatan bagi kat bukan cucu Nabi, bagi keturunan lain. Kenapa dia tak ambil? Sebab dia ni beriman kepada datuk dia. Dia duk ingat pesan datuk tu yang Nabi pesan kita, dia tinggal dua benda ni. Taraktu fikum amrain, aku tinggal dua benda ni, Quran dan sunnah. Jadi Hasan pegang sunnah daripada datuk dia. Datuk dia pesan kepada dia, dalam Sahih Al-Bukhari kita boleh lihat bahawa Hasan ni dia akan mendamaikan di antara dua kelompok yang berperang. Dia akan damai. Zaman Nabi tak ada kelompok perang di kalangan umat Islam. Datang sampai zaman Ali, ada peperangan. Ali perang dengan Aisyah dalam peperangan Jamal. Dua ni perang. Ali daripada menantu Nabi, Aisyah isteri Nabi, tapi perang. Ini yang Nabi sebutlah hadis. Jadi mukjizat Nabi, dia boleh tahu apa akan jadi. Tak jadi lagi tapi tahu dah apa akan jadi. Allah bagi kepada dia wahyu. Jadi Hasan ni dia pegang dengan hadis ni, pegang dengan sunnah Nabi ni, dia kena damai. Ini tugas dia sekarang ni. Dia dah menjadi khalifah, dia kena buat kerja ni. Dia pun berdamai dengan Muawiyah dan dia letak jawatan.
Kalaulah dia ni nak pegang kata dia keturunan Nabi, dia tak damai. Dia akan perang balik dengan Muawiyah ni sampai menang. Tapi tak perang, dia tak mau. Sebab dia pegang ni, Nabi dah pesan suruh berdamai, dan dia pun berdamai. Letak jawatan. Itu dalam Islam kita kata, kita tak iktiraf semata-mata keturunan, tak. Sebab itu kalaulah semata-mata keturunan, bila Nabi wafat, Ali patut jadi khalifah dulu. Tapi kita kata tak, Abu Bakar lah sebaik-baik manusia selepas daripada Nabi. Ini akidah Ahlussunnah, di mana Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari sebut dalam kitab dia Al-Ibanah, kata akidah Ahlussunnah, sebaik-baik manusia lepas Nabi adalah Abu Bakar. Walaupun keturunan Nabi ada yang lain, tapi Abu Bakar sebaik-baik manusia, dan dia dilantik sebagai khalifah menggantikan Nabi. Jadi kita kata satu orang diukur bukan semata-mata keturunan, mengikut iman dia. Lebih kuat iman dia, maka dialah yang diangkat. Terutama dalam masalah ni, masalah jihad, masalah perang, masalah khalifah. Jadi jadi Hasan tak dapat masyarakat terima dia, ataupun daripada Syiah tak boleh terima dia hakikat, sebab dia letak jawatan. Kemudian datang selepas kewafatan dia, zaman dia ni memang terbukti seperti mana hadis Nabi, zaman dia memang aman. Zaman Hasan ni aman, tak ada perang langsung di kalangan umat Islam. Bahkan peperangan ni banyak di kalangan Rom dan juga Parsi. Dia buka negara baru, buka negeri-negeri baru dekat Rom, dekat Parsi. Umat Islam berperang menggunakan kapal-kapal yang besar. Zaman Nabi tak ada kapal ni. Zaman Nabi perang melalui darat. Tapi zaman Hasan dan Muawiyah ni, zaman tu gemilang. Mereka perang menggunakan kapal-kapal laut yang besar. Bila Muawiyah wafat, Hasan pun wafat. Dua-dua orang ni wafat hampir pada waktu yang sama. Dua-dua wafat, start perang balik. Tu yang Nabi sebutlah hadis ni, Hasan, zaman Hasan saja dia kata Hasan akan damai. Bila Hasan tak ada, habis. Start umat Islam pecah dan berperang sesama sendiri balik. Pada zaman kewafatan Hasan ni, lepas wafat Hasan, kemudian wafat Muawiyah, naik anak Muawiyah, Yazid. Naik Yazid sebagai khalifah. Pengikut-pengikut Syiah ni, mereka provok, hasut balik Husain. Husain sedang berada di Madinah ketika itu. Husain duk elok dengan Madinah, di Madinah. Tapi dia panggil Husain supaya datang Karbala. Mai datang ke Iraq. Dia nak provok Husain, dia nak perangkap Husain masuk untuk perang balik. Macam dulu mereka perangkap Ali bersama dengan Aisyah. Dia tarik, dia hasut, kalangan golongan munafiqin ni hasut, akhirnya perang jadi. Ini pun mereka berjaya buat. Dia hasut panggil. Di kalangan sahabat Nabi kata jangan keluar. Sahabat-sahabat Nabi yang lain, macam Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Umar kata jangan keluar. Jangan keluar daripada Madinah, Husain tinggal duduk dalam Madinah ni. Sebab sahabat Nabi tahu dah, kalau keluar habislah, memang akan perang. Memang jadi macam zaman Ali balik. Jangan keluar, tapi Allah takdir keluar juga Husain. Keluar Husain, datang ke Karbala, padang Karbala di Iraq. Akhirnya berlaku perang dan syahidlah Husain dalam peperangan tersebut. Ini sangat menyedihkan kita, sebab kita semua sayang pada Husain, dan kita bukan ada masalah dengan Husain, tetapi kita sayang kepada dia. Dia ni digunakan sebagai kambing hitam. Orang buat dia kambing hitam, orang panggil dia masuk dalam perangkap, orang kenakan dia, akhirnya dia syahid, dibunuh. Orang guna nama dia, orang gunakan dia sebagai public figure untuk tarik crowd ni, untuk tarik pengaruh, untuk tarik pengikut. Orang tengok Husain, daripada Husain ni kita kena ikut dia. Dibawa hadis-hadis yang tak sahih pun. Tak ada satu pun sahih kata Husain, daripada keturunan Husain akan beranak, muncullah Imam Mahdi. Bila orang dengar Imam Mahdi ni buah mudah, peluru mudah bagi Imam Mahdi, masyarakat kata oh Imam Mahdi, kita kena ikut dia. Jadi orang pakat ikut. Dan akidah Syiah Imamiyah ni, yang kata Imamiyah 12 imam, kita Ahlussunnah hanya beriman satu imam saja yang ada, Imam Mahdi. Ini dia pasti akan muncul pada akhir zaman. Tapi yang lagi sebelah mana datang pun tak tahu. Jadi 12 semua. Satu sudahlah sampai 12 dia buat, sebelah lagi dia tambah. Yang sebelah-sebelah sampailah yang 12 Imam Mahdi, semuanya keturunan Husain. Mana dia dapat? Dia bawa hadis-hadis tak sahih. Barangkali dia sendiri cipta hadis tu.
sebab nak bagi orang ikut keturunan dia. Jadi dia kata kami keturunan Husain, keturunan Hasan pun tak pakai, Husain saja. Semua 12 imam tu keturunan Husain. Kenapa tak keturunan Hasan sikit, keturunan ni Umamah sikit, keturunan ni sikit? Tak, Husain saja turun. Sebab dia nak pakai nama Husain tu. Bila dia pakai memang jadi strategi dia. Orang tengok, oi, Imam Mahdi daripada keturunan Husain. Inilah keturunan Husain. Inilah imam-imam daripada Husain. Kita kena ikut dia. Itu orang pakai ikut. Maka gelincirlah kita. Kita ni mula nak cari Imam Mahdi, kita nak selamat pada akhir zaman ni. Akhirnya kita tak selamat pun. Bukan Imam Mahdi yang kita jumpa, rupanya Dajjal yang kita ikut. Walaupun bukan Dajjal besar, Dajjal kecil. Dajjal ni anak buah Dajjal. Kita tergelincir. Allah boleh buat, dan Allah boleh bagi petunjuk berdasarkan kejujuran kita. Kalau kita ni betul jujur, carilah daripada yang Nabi tinggal ni, Quran dan Sunnah. Cari Imam Mahdi tu siapa, pergi cari dalam hadis-hadis yang sahih siapa dia. Kita akan tahu, kita akan jumpa bagaimana sifat dia. Tak mungkin Imam Mahdi macam ni datang. Kita pergi haji, pergi umrah, tengok orang Syiah macam mana. Takkan ini pengikut Imam Mahdi macam ni? Pergi berarak, labbaik ya Husain, kita labbaik Allahumma labbaik. Dengan Allah dia boleh buang, Allah tu dia bubuh Husain kat situ. Tengok takkan macam ni pengikut Imam Mahdi. Kalau kita ni jujur, ikhlas, kita tengok, kita tahu ini tak mungkin macam ni. Seperti mana Salman tengok walaupun guru-guru dia Yahudi, tapi dia tengok tak mungkin Yahudi akan jadi Nabi, yang Arab ni jadi Nabi. Sebab apa? Semua sifat Nabi ada pada diri dia. Kita jujur akan jadi macam Salman. Dia akan tunjuk, Allah akan tunjuk kepada kita, dia sulung yang mana satu yang betul-betul berada di atas kebenaran. Inilah yang kita nak. Mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan saya sendiri, kita semua ditetapkan di atas iman, ditetapkan di atas amal soleh, ditetapkan di atas petunjuk kebenaran. Mudah-mudahan apabila kita ni jujur, datang menuntut ilmu, insya-Allah Allah pasti akan tunjuklah. Yang Nabi sebut ni, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Pasti Allah akan bagi kepada kita, buka kepada kita jalan untuk kita terus masuk ke dalam syurga dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita yang kita cintai di dalam syurga insya-Allah. Inilah beberapa kita kata sirah, tadabbur ayat Quran dan hadis untuk mencetuskan kecintaan kita kepada Rasul dengan cinta yang sebenar. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita semua, selamatkan kita semua. Jangan cukup sekadar itu, kita tangguhkan dahulu kuliah kita, tazkirah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.